العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasirul Alam min Imtatil Muslimin karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kita akan masuk bab seterusnya lah, perangai seterusnya lah. Seperti mana yang tuan-tuan tengok atas meja sini ada banyak buku. Buku saya ni lah, Islam, Muslim dan Krisis ni. Ada 10 kat saya lah ni. Dalam plastik lagi. Yang mana baru-baru ni ada seorang saudara kita, dia tengok video saya di Siri Empire tu kot. Dia yang saya serta buku saya banyak tak habis tu. Kemudian sahabat kita ni, saudara kita ni, apa nama dia apa ni? Tinta Perak. Tinta Perak lah nama samaran dia, Tinta Perak. Mungkin dia tengok video ni nanti lah. Dia mai jumpa saya, dia beli sekotak. Kemudian dia kata, yang ni ustaz letaklah di mana-mana surau ataupun bagilah kat mana-mana orang ke, student ke, siapa ke yang memang nak baca, yang dia niat pahala tu bagi kat mak dia. Jadi surau ni saya pilih sebab kitab kita ni memang rujuk buku ni. Jadi saya bawa 10 lah. Saya bahagilah tempat-tempat lain sama. Jadi saya bawa 10. Habuan nak letak di sini. Ikutlah tu nak letak ke mana ada. Ada nak letak di sini. Yang saya faham berdasarkan amanat dia ni, nak balik baca pun tak apa, nak baca di sini pun tak apa. Tapi dia kata syaratnya jadi surau ni punya lah, bukan hak peribadi punya kan. Maksudnya kalau kita nak buka tengok, kita tengok sama-sama masa tengah kuliah. Lepas tu nak bawa balik baca, bawa balik lah. Nak letak balik. Macam tu lah. Jadi surau ni saya letak 10. Jadi saya nak bagi saya bagi bukan saja nak tunjuk. Kena tunjuk juga kat video ni. Saya amanah orang kan. Maksud saya tunjuk ni. Ni. Abang Cik, kau rasa apa? Buka terus tak apa? Buka terus ya. Ada 10 lah tapi ada bagi 40, sekotak tu ada 40. Jadi saya bedak-bedak di surau lain sama lah. Surau lain saya tak bawa banyak, surau lain saya letak dalam 2 je. Pasal kita tak guna untuk pengajian. Selebihnya saya bagi kat student lah, budak-budak sekolah. Kemudian ada beberapa orang yang teringin nak beli tapi ini ada masalah sikit, kita bagi. Jadi untuk surau ni 10. Sampai lagi alalang saya lagi kita nak buka sama. Kita nak tengok sama lagi insya-Allah. Saya sambung tu lah dia kabinet baru ni semangat sikit. Insya-Allah. Baik. Kabinet baru. Allahu akbar. Okey, kita mula. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni apa nama ni? Maulana Abu Hasan mula muka surat 154. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang bermaksud, dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih sedikit dan lemah. إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ. Mustad'afun ni golongan yang daif, yang lemah lah. Ketika mana kamu sedikit dan lemah tertindas di bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah, yang ini musyrikin Mekah, akan mencolek kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap, yakni Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik-baik agar kamu bersyukur. Ini Maulana Abu Hasan mulakan yang ni dengan ayat ni. Dia bukan mulakan bab baru, tapi malam ni kita mula di sini. Surat 154 ni. Ayat ni Maulana Abu Hasan cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu musyrikin muslimin Mekah ketika mana mereka diancam, kemudian Allah menghadiahkan kepada mereka tempat yang baru untuk hijrah. Nabi SAW orang Mekah berhijrah ke Madinah. Dan tuan-tuan, sebenarnya isu ini pernah jadi polemik dalam dunia akademik. Satu ketika dulu seorang ulama jugalah, pernah mengeluarkan fatwa orang-orang Palestin tak payah berjuang di Palestin, tidak ada jihad di Palestin. Ini zaman dulu ni, saya pun tak ada lagi, tapi kita membacanya lah. Yang mana kata ulama ini,
Dia boleh silap, biasalah manusia. Kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibul makam Rasulullah SAW. Kata Imam Malik ketika mana dia mengajar di Masjid Nabawi tu, dekat Madinah, dekat makam Nabi, dia kata setiap orang itu kata-katanya itu boleh yu'khadhu min kalamihi wa yutrak. Kata-katanya itu boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Illa sahibul makam, melainkan seorang ni, pemilik makam ni, Rasulullah SAW. Maksudnya kata-kata Nabi sahaja dan Allah kita tak boleh tinggal. Tetapi kata-kata orang ni, selagi mana kata dia tu orang, dia bukan Rasul dan dia bukan Tuhan, maka kata-katanya itu kita boleh ambil dan kita boleh tinggal lah. Itu secara umumnya kaedahnya begitulah. Tapi kita orang awam ni tak boleh lah kita buat undang sendiri. Kita kena ikut berpandukan ulama' pula lah, ada hierarki dia. Bila saya kata begitu, bukan bermaksud semua antara kita ni ada hak untuk menilai. Ulama' ni cakap lagu ni betul, ulama' ni cakap lagu ni salah. Kita tak sampai level tu lagi. Kita tak sampai level yang sampai tahap tu lagi. Okey, baik. Maka ulama' ni nak sebut nama tak? Sebut biar nama Nasruddin Albani. Dia yang mengeluarkan fatwa begitu. Saya tak kata dia betul, saya tak kata dia salah, tapi dalam bab ni dia salah lah. Bukan saya kata salah, ulama' lain semua kata dia salah. Dan fatwa ini dipopularkan semula oleh Dr. Fathul Bari. Bukan sekarang, saya ingat saya 5-6 tahun dulu. Dan ditegur oleh kawan-kawan dia juga, geng-geng dia juga. Masa tu dia belum doktor. Tapi tak ada, itu suasana akademik biasa. Mereka kata tidak ada jihad di Palestin. Kenapa? Kerana Nabi pun masa ditentang di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Mekah pun kita boleh, kalau ditekan, kita kena hijrah keluar, apatah lagi Palestin yang tak sampai level Mekah. So kalau ditekan teruk sangat dengan Yahudi, keluar. Tapi fatwa ini memang bertentangan dengan jumhur lah. Ramai ulama yang bangkit lawan. Dan yalah, dan benda ni kita kena ikut, tuan-tuan. Dalam pengajian, apa-apa nas pun kita kena ambil. Tak boleh ambil secara literal. Ya tak? Kalau kita ambil literal tu yang jadi makan ubat tahan sakit masuk neraka. Tengok tu. Itu literal lah tu. Apa nama ni, apa lagi? Minum susu jadi rabun. Saya ingat dua lelaki bini ni kita kena ambil tindakan dah. Bukan benda yang kita boleh berlembut. Berlembut ada masa, tapi bila tahap sampai keluar hukum sendiri, saya ingat tak kena ambil tindakan lah. Kerajaan kena buat satu undang-undang yang orang tak boleh sewenang-wenangnya keluarkan hukum. Tak boleh, tuan-tuan. Hatta kita ceramah ni, kuliah ni pun tak boleh keluar hukum, bukan medannya. Dia pengajian dia lagu lain. Tuan-tuan, dalam bab ni Ustaz Fawah Fazil, dia pandai lah, dia cerita kuliah kaedah dia macam mana, khutbah ada kaedah dia lagu mana, ceramah lagu lain. Masa medan bila yang nak keluarkan hukum, dia ada adab dan adat dia. Bukan dia ni tambah TikTok lagi ya, kan? Tapi masalah dia, benda-benda tu orang menjadikan sumber, orang jadikan sandaran. Sedangkan video yang seminit dua tu dia akan jadi masalah. Dia akan jadi menimbulkan pelbagai penafsiran. Lagi bagi contoh lain. Jadi dia pun ni kata berdasarkan ayat ni juga, dan berdasarkan hadis yang Nabi kena tinggalkan Mekah di Madinah. Jadi orang Palestin tak perlu duduk di Palestin, tinggalkan Palestin. Soalnya ialah zaman itu dengan zaman sekarang tak sama wakil dia. Zaman sekarang kalau orang Palestin tinggalkan Palestin, Nabi mana? Negara mana nak buka? Yalah mungkin boleh buka sebulan dua, setahun dua. Akhirnya dia akan berlaku krisis dalam ni dia serta. Krisis di Lubnan antaranya. Berkaitan dengan pelarian Palestin yang duduk di Lubnan, akhirnya bergaduh pula, perang di Lubnan pula. Jadi fitnah. Dalam bab-bab hujung ada saya cerita. Setengah orang di taman ni dia ada beli dah, mungkin doktor dah kan? Doktor saya ingat, doktor ada beli. Mungkin dah baca habis, ada saya cerita dalam ni. Krisis di Lubnan berkaitan dengan orang Palestin. Kadang orang Palestin tak buat kerja tu pun, tapi orang Yahudi masuk, provok, tuduh orang Palestin yang buat. Maka kerajaan sebelum Lubnan, apa nama ni, beberapa negara lain jadi krisis. Sampai perang lah. Sampai mereka tak suka lah nak tanggung orang Palestin ni. Jadi suka dengan sekarang, dengan ada visanya, dengan ada persempadanannya, apa, negara bangsa, apa semua tu lah. Tak sesimpel itu. Jadi dia tak boleh ambil apa-apa pun secara literal. Kalau tidak, kita akan salah faham lah. Macam hadis Nabi, apa nama ni, al-a'immatu min Quraisyin. Para pemimpin itu dalam kalangan Bani Quraisy sahaja, orang Quraisy sahaja. Jadi hadis ni memang ada.
Dan kalau kita ambil literal, kita akan kata bangsa lain tak boleh jadi pemimpin, Quraisy saja. Dan hadis ni dipopularkan lagi dahsyat zaman mula-mula bila Bani Abbasiyah mula-mula nak naik, nak tank Bani Umayyah jatuh. Zaman tu hadis ni mula dipodok canang balik sebab Bani Abbas, Quraisy. Hadis ni memang betul, tapi untuk kempen nak bagi Bani Abbasiyah lagi diterima orang, depa popularkan semula hadis ni. Betul hadis ni. Kemudian zaman itu juga penulisan politik yang selepas pada tu, dalam era itu ahkam sultaniyat dan sebagainya juga mempopularkan hadis ni untuk nak mengekalkan status quo orang Quraisy sebagai pemimpin. Tapi kalau kita ambil secara literal hadis tu, dalam medan kita di Malaysia, Indonesia semua ni, siapa nak jadi pemerintah? Jadi setengah daripada syarah daripada pesyarah syarah hadis mengatakan Quraisy itu dalam konteks itu bermaksud apa? Bermaksud majority. Sebab masa Nabi sebut itu majority Quraisy. Maka dalam konteks sekarang, mungkin dalam negara-negara yang bukan Arab, yang tidak ada berbilang Quraisy dan sebagainya, itu ialah orang yang majority tempat tu, mungkin jadi begitu, dan banyak lagi lah, jadi pokoknya tak boleh ambil literal. Okey, baik, sambung. Akhirnya semua mereka menjadi satu umat yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat dengan pengertian sepenuh kalimat. Sebut bahasa jahat. Ada hadis yang lain yang Nabi SAW kata, innallaha yu'ayyidu hadzal din, Allah akan menguatkan agama ini birajulin fajir, dengan lelaki yang jahat. Hadis itu memang ada dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sahih Muslim juga, kalau tak silap saya ada. Tapi yang pasti Sunan Abu Daud ada. Allah akan menguatkan agama ini dengan lelaki yang jahat. Jadi kalau kita ambil dalam konteks macam tu, siapa dia? Orang PH kata Zahid Abidi. Allah Akbar. Dah saya melawak tu kan. Dan maksudnya kalau kita ambil hadis tu, kita pakai nak pasang kena kat kita, kena belaka. Orang nak kata kat Saddam Hussein pun boleh, kan? Orang nak kata Gaddafi pun boleh, jahat juga, kan? Tapi lawan Israel, kan? Dalam konteks international lah. Dalam konteks Malaysia saya ingat tak ada kot. Mungkin Tun Mahathir boleh lah kot, kan? Maksudnya dia kena ada sedikit. Fajir ni bukan dia licik, jahat, kata kau orang mu sedap ke, kan? Politik, tuan-tuan. Gitu lah, cuma kita tak boleh ambil literal lah. Kalau kita ambil literal, kita akan pasang hadis tu ikut suka kita. Hari di mana kita berpakat dengan orang jahat, kita pakai hadis tu. Hari yang kita tak pakat dengan orang jahat, kita pakai hadis lain yang tak kita berkawan dengan orang jahat, kan? Jadi sebab tu kita kena banyak hati-hati di dalam ni. Sehari dua ni, hari last saya kuliah di sini, pilihan raya lagi. Bodoh lagi. Ni pasca pilihan raya ni. Ni kuliah saya yang kedua. Sebab tak banyak kuliah saya ni, tuan-tuan. Saya punya penyakit ni biasa, saya stop pergi kuliah tempat lain. Bukanlah saya nak kata penyakit sangat, adik kemah jugalah, kan. Saya pun ada banyak masa dekat rumah. Habis saya macam ni, saya tak boleh lama-lama, saya tak boleh banyak tempat. Tak apa, saya nak contoh tu, saya kira trigger. Apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad. Ni kuliah saya yang kedua selepas PRU. Dan sehari dua ni memang isu dia yang ni lah. Isu dia tentang kerajaan baru lah, apa semua. Pun dia dah reda saat ni, dia naik pula isu Zahid Hamidi pula dan sebagainya. Isu DAP dia slow sikit lah ni. Macam-macam lah, Anwar Ibrahim naik dan sebagainya. Ada orang suka kat dia, ada orang tak suka kat dia. Saya secara peribadi, saya memang suka kat dia. Dah bang dia terang. Tapi saya tak suka dekat gabungan mereka ni. Tapi dia atas batang tubuh memang saya suka. Tak apa saya sebut ini cara salah. Saya suka perjuangan dulu-dulu ni, masa mereka buat yayasan anda. Orang yang tak ada duit, yang pandai, kemudian dia tak boleh sambung belajar, gagal, boleh ada peluang kedua untuk sambung. Saya suka pemikiran itu. Kemudian Angkatan Belia Islam Malaysia, siapa boleh nafi masa tu, sumbangan mereka terkenal sampai seluruh dunia masa tu. boleh bentuk satu angkatan beliau sampai sekarang boleh wujud. Dan kita tak boleh nafi sumbangan Abim di dalam memperkenalkan tokoh-tokoh ulama kontemporari kepada kita. PAS tak boleh buat, saya minta maaf sebut. Tapi orang PAS pun ramai dalam Abim. Orang Abim dalam PAS sama ya. Sama macam tadika Islam pasti. Saya ingat tadika mana pun tak boleh potong pasti punya style. Pasti tuan-tuan. Oh tuan-tuan, mesti anak-anak tuan-tuan pun pasti tuan tahu. Macam mana ada latih anak-anak kita tu. Kawan saya anak dia speech delay. Masuk pasti baru ni dah 6 tahun. Kan daripada alam ria pasti tu kan. Sajak dah kawan tu. Ada anak-anak kawan ni dah boleh sajak kat depan tu. Hebat lah.
Jadi saya kalau betul kita kata lah parti mana pun kan. Kalau yang kita rasa salah lah. Abim dia memperkenal daripada Abim kita membaca biografi Qaradawi, Rashid Ghanusi, Malik bin Nabi, ni nama-nama tokoh-tokoh ulama contemporary. Dulu kita tak kenal. Dulu bila ulama kita semua kenal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi ulama-ulama baru ni, ya, siapa yang jasa yang buat yang terjemah karya-karya depa semua ni? Abim. Ya, kemudian satu ketika Abim dia slow Ustaz. Lepas tu Abim bila Anwar Ibrahim masuk di kerajaan, dia buat falsafah pendidikan negara. Tu dia buat tu. Nah, falsafah pendidikan negara tu kalau tuan baca balik, dia falsafah pendidikan Islam sebenarnya. Di dalamnya ada gabungan rohani, intelektual, ketuhanan dan sebagainya. Tetapi tak mau bagi nampak tu kelicikan dia ni PM kita ni. Dia buat bagi nampak, tak nampak Islamik tapi Islamik jadi kempen dak kena. Jadi nak nampak Islamik tapi tak mau nampak Islamik bagi kaum lain boleh terima. Falsafah pendidikan negara yang sampai sekarang kita duk amal tu. Di dalamnya ada, dulunya tak boleh. Dulu tidak ada falsafah pendidikan ni. Dah ada. Dan orang-orang para asatizah Abim ni lah yang ditugaskan untuk menyampaikan bagi orang faham apa makna falsafah pendidikan negara ni. Jadi sebab tu saya jenis orang yang suka baca. Saya suka. Dan hari ni orang sebut tentang banyak ungkapan-ungkapan baru dari Cerakin dan semua tu. Sebenarnya tuan-tuan banyak lagi. Wahana, sarana, kudapan, semua tu keluar daripada dia. Bukan daripada dia, dalam kamus. Tapi dia, kalau dia tak guna, orang tak guna. Tapi ialah pandangan politik dia mungkin kita berbeza. Di satu sudut kita mungkin pilih pentah yang lain, kita pilih pasukan yang lain, tak pilih dia. Tapi atas batang tubuh sumbangan yang lalu-lalu tu kita tak boleh nafi. Ya, seperti mana juga kita tak boleh nafi mungkin kesilapan dia yang lalu tu mungkin salah dia sungguh, mungkin dia buat, mungkin. Jadi kita berpegang pada atas lah. Ni pula DP pilih pula apa nama ni anak murid dia ni. Saya tak boleh nafikan kita memang marah dan kecewa. Tak boleh kata apa kan. Mungkin dia ada pandangan dia, mungkin dia ada, tak tahulah, kita pun tak tahu. Itulah politik tuan-tuan. Politik is not about prinsip. Politik is about chances. Orang yang dia keras dalam politik, dia kata kat kita yang tak ada parti ni, kita hampa dia tak ada prinsip. Hampa yang tak ada prinsip sebenarnya. Orang yang tidak ada parti tu yang berprinsip. Sebab prinsip dia adalah kebenaran. Kalau kita yang duduk tuan-tuan minta maaf tuan. Jadi kalau kita keras sangat, tuan-tuan tak keras, saya faham. Saya kawan tuan-tuan dalam Facebook, tuan-tuan tak keras. Setengah orang ni dia keras sangat sampai maki baru semua naik habis ni. Ada tuan-tuan ramai, saya tak mau sebut nama, saya tak seronok pula kawan-kawan kita. Tapi saya tak apa setuju. Kemudian depa pandang rendah kat kita pula. Depa sinis kata depa ni lalang, depa ni tak ada prinsip. Bagi saya orang yang dia betul-betul keras dengan parti sampai parti dia buat A pun tak apa, buat B pun tak apa, orang itu sebenarnya tak ada prinsip. Bagi saya lah, kita mungkin berbeza, tak ada masalah. Okey baik. Okey puas saya lega pula beh. Allahu akbar. Macam kami dapat bos baru, bos kami anak Allahyarham Dr. Siddiq Fadzil. Saya tak kenal lah dia tu, lawyer katanya kan. Tapi ayah dia memang pejuang pendidikan betul-betul lah. Anak dia saya tak tahu. Kalau saya secara pribadi memang saya mengharapkan Dr. Mazli. Sebab zaman dia jadi memang kami merasa sungguh internet laju dan sebagainya. Walaupun orang duk kata kasut hitam tu bagi saya memang berperanan. Orang nak orang susah tuan-tuan, tak mampu. Kalau kasut putih, kalau hari PG kena pakai kasut lain, rosak kasut kena beli kasut lain pula. Pasal kasut putih, kapok dan sebagainya. Kalau kasut hitam, asrama kasut hitam, sekolah kasut putih. Jadi rugi, anak orang miskin ni jadi tak ada duit. Jadi kalau dia main kasut hitam satu, seragam. Baju batik kasut tu, baju biasa kasut tu, asrama kasut tu, kadang-kadang PJ, MI futsal pun kasut tu. Walaupun kita nampak benda tu macam lawak, orang kata kat dia kan. Tapi kalau saya yang duduk di Medan, saya rasa bagus. Banyak sistem-sistem filing KPM yang merepek merapu ni, zaman dia tak ada. Lepas tu dia ada balik lah ni. Tapi tak apalah, dia ada kalau kita hormat lah. Dan kita tak boleh menafikan sumbangan-sumbangan orang lain. Siapa sangka tuan-tuan, PAS, sebuah parti yang dulu nak dapat 1-2 kerusi di parlimen pun susah. Sekarang nombor 1 dalam Malaysia, paling tinggi kerusi PAS. Siapa tak boleh nafi yang tu. Saya ingat kalau bila kita tengok kerusi PAS duduk nombor 1 sekarang, kita teringat muka-muka Allahyarham Ustaz Fazlino, teringat muka-muka Allahyarham Tok Roni Aziz, muka-muka Tuan Guru Mujahid, Tuan Guru apa? Mujahid pula dah. Ayah dia Wisuk Rawa. Kan? Teringat ni. Bagaimana gelombang kesukaran yang orang PAS lalui dulu ni, tuan-tuan, zaman dulu, zaman tuan-tuan, bukan zaman saya, tapi zaman saya sekolah rendah. Saya ingat ustaz-ustaz di kampung saya ni buka pasti, rasmi pasti, dia betul baca doa. Kena tukar kerja tuan-tuan. Zaman Mahathir punya keras zaman tu. Sekarang ni kita tak alami dah zaman tu.
silap sikit pergi ceramah PAS, jumpa, boleh tukar pergi tempat kerja, pergi ke lain. Saya menyaksikan sendiri tuan-tuan. Nah, ustaz di tempat kami kena transfer sampai ke Sabah. Nah, saya ingat Ustaz Abdul Khairi pun pernah kena Pulau Ketam masa tu kan. Tapi tu era hujung dah tu. Lepas tu apa nama ni, zaman tu pilihan raya ni, kira siapa yang pejabat awam ni kena tolong jentera kerajaan ni, meskipun dia bukan kerajaan. Walaupun masa tu kerajaan tak ada dah. Tapi zaman sekarang dah tak berlaku macam tu. Jadi kita kena terima yang politik kita sebenarnya semakin matang sebenarnya. Politik Malaysia sebenarnya sekarang semakin matang. Bila kerajaan tak berapa kuat, pembangkang pun kuat juga, jadi dia mungkin balance. Dia tak berapa stabil, tapi dia tak ada orang yang boleh cakap besar. Satu sudut dia tak berapa stabil, satu sudut tak ada orang yang boleh buat suka hati lah. Tak ada orang nak boleh kata kalau tol mahal naik jalan kampung kan, kalau ayam mahal jangan makan ayam kan. Saya ingat lepas ni orang tak boleh kata macam tu dah kot. Sebab masing-masing tak kuat. Dan bila masing-masing tak kuat, dia kena terima yang dia kena cantum dengan orang lain. Yang tu je lah. Dia cantum dengan orang lain, bila dia tak boleh nak pertahankan prinsip dia, politician. Itu yang berlaku. Dan tak tahu lah, kalau saya nak PH dengan PN sekali kan, tak boleh kita pilih kita seorang kan. Tak apalah, orang benar pun baik-baik. Baik, sambung. Apa nama ni, zaman dulu tuan-tuan, tak apalah lah sikit tu. Zaman dulu pun begitulah, kempen-kempen politik ini. Tuan-tuan tengok Syiah, sebut Syiah sikit. Dia mengatakan kami ni berjuang Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Cinta kami tidak lain hanya Ahlul Bait kan. Kempen dia Ahlul Bait. Apa nama ni, tetapi yang mereka sering ulang-ulang ialah siapa? Cucu Nabi siapa yang daripada ulang? Ali tentulah. Siapa yang cucu Nabi daripada ulang? Husain. Ya Husain, ya Husain. Mana dia sebut Hasan? Dia tak? Sedangkan Hasan juga cucu Nabi. Hasan juga Ahlul Bait. Kenapa yang Hasan dia pun tak sebut, apa dengan Husain dia? Ya kita Ahli Sunnah kita sayang dua-dua. Itu kita politik. Dia pun cuma jual agama. Dia pun cuma kata kami ni Ahlul Bait, sokong Ahlul Bait. Tapi apa tipu? Kalau betul apa Ahlul Bait, kenapa apa tak angkat Sayyidina Hasan sekali? Apa Husain saja? Sebab apa? Sebab Syiah tak boleh nafikan fakta ni, dia pun tak suka kat Sayyidina Hasan. Sebab Sayyidina Hasan menyerahkan apa nama ni, pemerintahan kerajaan dia, SD dia bagi dekat Muawiyah. Apa nama ni, tak apa sebut SD, tak apa, intensity tak nak. Dia bagi kat Muawiyah. Jadi orang Syiah tak setuju benda tu. Sebab tu sampai sekarang dia pun tak angkat Sayyidina Hasan. Kita jarang dengar ataupun kita hampir tak dengar langsung tentang Sayyidina Hasan yang dilaungkan oleh orang Syiah. Bahkan bagi mereka Mahdi akan datang daripada jalur Husain. Sedangkan kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan datang daripada jalur Sayyidina Hasan. Tapi kita hormat Sayyidina Husain, kita sayang Sayyidina Hasan, kita sayang. Tapi maksudnya poin saya kat sini ialah mereka tak jujur kepada diri sendiri. Maksudnya mereka mengatakan kamilah pejuang Ahlul Bait, pejuang Ahlul Bait yang tertindas. Tetapi dalam masa yang sama, bagi hampa Ahlul Bait ialah Husain seorang, Hasan bukan. Hasan hampa tak up sangat. Maksud dia apa? Itulah politik. So dia akan hiasi dia punya pertubuhan ataupun dia punya gerakan tu dengan satu hiasan yang indah, memperjuangkan Ahlul Bait. Tetapi pada satah tertentu tak begitu sebenarnya. Dia balik kepada geng dia balik. Dia balik kepada kepentingan politik dia balik. Sebab tu saya kekal dengan cara faham saya. Politik Islam itu ialah politik yang cakap benar, fakta, tak fitnah orang, tak kata ke orang. Bagi saya, mengamalkan semua tu ialah politik Islam. Bagi saya, dia tidak datang daripada nama dan logo. Bagi saya. Sebab nanti siapa pun akan claim. Nanti tuan-tuan jangan kata DAP pun akan kata dia parti paling Islam nanti. Tuan-tuan tengok Sebab apa? Sekarang ni kebangkitan Islam ni. Tuan-tuan, ceramah-ceramah ramai ustaz-ustaz sekarang jadi macam artis. Betul tak? Ustaz dulu orang tak ubah kenal, pergi rumah tahlil, talqin ya. Lah ustaz lah ni, sama-sama ustaz pun tuan-tuan tengok dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram pun, depa ni lagu mana artis ni. Follower ramai, orang jumpa di arena ambil gambar semua. Orang suka nak tahu gaya hidup depa, nak tahu bini depa berapa orang kan, nak tahu naik kereta apa. Tuan-tuan perasan tak? Benda ni berlaku tak? Dulu tak berlaku. Orang tak ambil tahu ustaz naik kereta apa. Lah orang nak tahu ustaz naik kereta apa. Kan? Ustaz parti mana? Orang nak tahu pasal ustaz itu sendiri bukan salah dia, tapi dia dah jadi satu selebriti yang orang nak tahu kisah hidup dia tuan-tuan. Esok ni macam orang nak buat kajian artis tu, pergi rumah artis, pergi selongkak barang artis orang merujuk tu kan. Orang boleh buat nanti tuan-tuan tengok, kalau saya banyak umur, tuan-tuan banyak umur, tuan-tuan akan tengok. Orang akan buat nanti, akan pergi rumah ustaz-ustaz pula. Tengok rumah dia lagu mana, rumah dia ada hiasan apa,
kan, nak masuk dengan ustaz kan, dia akan sampai saat itu ni kita akan tengok. Sebab zaman ni kebangkitan Islam sekarang ni kuat. Dan itu kita tak boleh nafi semangat anak-anak muda nak kepada Islam. Pasal tu yang memenangkan PAS saluran 5, 6, 7 ni. Kan? Dan satu hari nanti semua akan mula memakai jenama Islam. Tuan-tuan akan tengok pemimpin-pemimpin yang sebelumnya tak pernah cakap tentang Islam langsung, dia mula akan membaca 1-2 ayat Quran. Dia akan buat. Itu yang berlaku. Tuan-tuan akan tengok nanti. Baik, saya sambunglah Islam datang mengajarkan tauhid, semangat ni Allah Muhammad. Kamu ni tangkap jantung Okey. Islam datang mengajarkan tauhid, bererti kematian bagi berhala dan kesyirikan. Sejak munculnya Islam, kepercayaan bersifat syirik itu melemah dan menciut, yang ini mengecil dalam pandangan orang-orang musyrik. Baik. Bila Islam naik, Maulana Abu Hasan kata, Islam naik dan tunjukkan contoh-contoh yang baik. Apa kesan dia? Muncul di dalam kalangan umat Kristian itu sendiri cetusan-cetusan yang terpengaruh daripada agama Islam. Dia kata bila Islam tu naik, menunjukkan role model yang baik, this is Islam, maka dalam kalangan orang Kristian sendiri, empayar-empayar Kristian tua itu sendiri pun mula dah terima Islam. Walaupun bukan terima atas nama, dia terima atas spirit. Macam apa yang Qatar buat sekarang. Tuan-tuan dapat tengok apa yang Qatar buat sekarang. Meskipun dia masuk juga selangkah dalam dunia, yang dia kata dunia ni, yang pilihan Piala Dunia semua tu dia buat. Dia tak meninggalkan dunia, tetapi di dalam dia duduk dalam dunia tu, dia buat kerja-kerja rahmatan lil alamin dia tu. Yang dikatakan Islam rahmat sekalian alam, apa dia buat? Saya tengok satu video satu ustaz Indonesia yang dia cerita berapa ribu orang dah peluk masuk Islam masa World Cup. Saya tak pasti video tu betul tak betul, tapi video tu lah. Tapi memang ada dekat dinding-dinding dekat stadium dekat Qatar, depa buat satu QR code, kita klik dia akan keluar cerita-cerita tentang Islam. Itu dakwah. Itu dakwah yang Qatar buat. Dia masuk secara progresif. Tak nampak sangat, tak menekan, tetapi orang boleh tengok, orang boleh nilai sendiri. Kalau dulunya World Cup di tempat lain, malam-malam mereka, lorong-lorong mereka, jalan-jalan mereka dipenuhi dengan orang mabuk dan penuh dengan botol-botol arak. Tidak ada benda tu di Qatar sekarang. Jadi ini yang Qatar cuba bawa. Dan saya ingat ini yang dikatakan rahmatan lil alamin. Kita tidak meninggalkan dunia duduk dalam orang muslimin satu blok yang berasingan, orang-orang dunia sekarang blok yang berasingan, sampai kita tak ada toleransi, tak kenal hang aku. Dakwah tak berjalan. Tapi apa yang bagi saya setuju apa yang Qatar buat. Cuma katanya dia rasuah nak lobby tuan rumah, saya tak tahu cerita tu. Cuma bagi saya baik. Dan dalam ni Maulana Abu Hasan cerita bila Islam tu diterima ramai. Tuan-tuan, bila Islam sampai ke Ethiopia, ke Habsyah, Raja Najasyi ataupun nama betul dia Ashamah tu Islam. Tapi seluruh kerajaan dia tu, parti-parti kerajaan dia tu bukan Islam. Nabi tak suruh Ashamah letak jawatan, letak takhta, tinggalkan mereka, turun ke Madinah sama-sama dengan Islam. Dia kekal dengan takhta dia. Dia kekal sebagai leader kepada esko-esko dia yang bukan Islam. Bahkan kalau kita baca dalam Syiar Alamun Nubala, Bidayah Nihayah dan beberapa tarikhul Islam, cerita beberapa orang pegawai dia dah syok yang dia ni mungkin masuk Islam. Pergi tanya dia, nak lawan dengan dia dah, nak rebel. Masa tu dia ambil keratan Quran yang sahabat bawa, dia bubuh dalam dia akan raja kan ada jubah luang, dia buh keratan Quran, buh dalam jubah ni, tutup betul. Jadi bila para pegawai dia tanya dah, tuanku dengar cerita tuanku masuk Islam tu tak betul? Tanya lagu tu kan. Maka dia tanya orang Kristian tu balik ramai-ramai, hampa percaya apa? Maka esko dia yang Kristian ni katalah kami percaya Isa Al-Masih itu anak Tuhan semua tu. Maka masa tu Ashamah kata apa? Aku pun percaya yang ni jugalah. Dia tunjuk begitu. Padahal dia tutup jaket, tutup dengan jubah. Jadi pengikut dah duk ingat, dia tunjuk tu yang ni tu yang tu. Yang Kristian tu, padahal yang ni tu maksudnya ni, yang dalam poket ni Quran. Dan benda tu kalau dalam Islam tak salah lah. Tapi bukan bila saya kata tak salah lagi semua orang boleh buat pula. Tapi bermaksud ada dalam Islam. Beberapa orang pernah buat. Antaranya Nabi Ibrahim pernah buat.
Yang bila mana orang-orang Babylon tanya Nabi Ibrahim, hang kah anta fa'alta, adakah hang yang buat bi alihatina ya Ibrahim, adakah hang yang katuk tuhan-tuhan kami ni kan? Nabi Ibrahim kata apa? Kabiruhum hadha, yang buat itu yang besar ini. Kalau tuan-tuan buka dalam syarah, dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata Nabi Ibrahim tunjuk dengan jari macam tu, yang buat tu yang besar ni, tunjuk kat patung besar tu. Tapi maksud Nabi Ibrahim yang besar ni, tangan ni yang buat. Tangan ni yang buat. Maksudnya Nabi Ibrahim tak bohong, tangan ni yang buat. Kabiruhum hadha, tangan ni yang buat. Tapi tunjuk yang tu. Tapi kita tak boleh buat sebarangan, tuan-tuan. Nabi-nabi, para ulama tak apalah. Apa nama ni? Siapa lagi? Sahabat Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in juga buat begitu bila dia kena mihnah khalqil Quran. Zaman Abbasiyah dulu tu, zaman apa ni, fitnah mihnah tu tentang Quran makhluk ataupun bukan. Tanya dia, Quran makhluk ataupun bukan? Imam Ahmad tegas kata Quran bukan makhluk, Quran kalam Allah. Tapi Yahya bin Ma'in kata Zabur, Taurat, Injil, Quran semua ni makhluk kan? Padahal niat dia nak kata ni empat jari ni makhluk, bukan Quran tu makhluk. Tapi bila raja dengar, khalifah dengar, okey dia geng kita, dia terlepas. Dia terlepas. Tapi Imam Ahmad stand, dia tak kena pukul pun tak apa, Quran kalamullah. Dia berbeza kat situ. Nanti di penghujung usia dia pun berselisih sikit. Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Ali bin Madini ni berselisih sikit. Sedangkan dia bertiga ni kawan baik di Baghdad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik, sambung Maka maksudnya benda tu ada. Baik. Maka orang-orang Kristian dalam abad ke-8 ataupun abad ke-2 Hijrah, mula mempertikaikan ataupun mempertikaikan pengakuan di hadapan qissis. Qissis ni satu panel dalam gereja yang nak dengar dosa kita, dosa orang Kristian. Kan dia boleh pergi mengaku dosa depan father, cerita dosa daripada box. Duduk dalam box tu cerita dosa, father ni akan beritahulah dosa sekian-sekian harga lah. Lalu minyak mahal, harga barang naik, telur main balik dah lah ni. Macam tu lah kan. Okey, sekian harga, okey bayar, dosa settle. Jadi orang kaya saja boleh buat dosa, orang miskin tak boleh buat dosa. Maka pada kurun ke-8, gerakan ini yang menentang qissis itu dah mula muncul di Perancis. Dah mula muncul. Pasal apa? Pasal konsep kesamarataan Islam itu orang pakai. Pasal Islam adalah agama fitrah. Islam tak menentang kemanusiaan. Lepas tu Islam boleh kahwin lebih daripada seorang. Bukan saya kepin boleh kami tak. Nak abang kata tak perlu menekan. Sebab tu tok imam dalam Islam tak perlu sampai tak payah kahwin. Dalam agama lain tak boleh kahwin, kan? Sedangkan dalam agama kita boleh kahwin, boleh puasa, boleh meraihkan. Malu dengan dosa, minta ampun kat Allah tengah malam, tak payah ijtihad, tak payah pijak bara. Tapi Islam, jadi bila Islam yang dibawa itu harmoni, maka agama yang lain yang dia rasakan agama dia ditekan oleh agama dia mula mempertikaikan agama dia. Siapa boleh nafikan sumbangan Islam kepada gerakan Lutheran, Martin Luther, yang mempertikaikan beberapa ajaran Kristian yang merepek? Bukan Luther tu Islam, tidak, tapi dia ambil spirit of Islam. Baik. Agama Islam adalah agama yang tidak ada di dalamnya pejabat agama seperti qissis, ruhban ataupun ahbar. Itulah pejabat-pejabat agama yang nak ambil kes orang, ambil dosa orang ni. Bukan ambil kes orang. Hatta tuan-tuan, pandangan ni agak keras lah. Ada pandangan dalam kalangan ilmuwan Islam mengatakan kalau orang tangkap basah, dia tak tahu kita buat tak buat, dia memang rempuh pintu kita masuk bilik kita. Dan dia tanya kita apa buat tak buat, apa buat tak buat, kita tak wajib kata kita buat. Memang ada pandangan tu tuan-tuan. Saya takut juga cerita kat sini, tapi memang ada, saya jujur pasal berpegang kepada yang ni lah. Tak ada orang boleh pergi mengaku dosa peribadi tu boleh pergi isytihar kat orang. Tak ada orang ada hak untuk pergi tekan suruh mengaku juga, selagi dia tak nampak perbuatan tu berlangsung depan mata dia. Kalau kita pakai praktik yang macam ni, saya ingat harmoni. Tetapi dalam zona fitnah zaman sekarang ni, saya ingat tak boleh pakai yang tu. Mungkin dalam zaman fitnah sekarang ni, kita kena pakai yang macam yang kita pakai sekarang lah. Kena ada penguatkuasa juga pi. Kalau tidak tuan-tuan, semua pakai model tu. Maksudnya benda itu bagus tu dah tuan-tuan. Bagus tak? Bagus. Dia mungkin buat maksiat, tapi dia baik. Tapi sebab satu dua silap dia tu, wartawan mai semua mai, dia malu, akhirnya dia habis, kan? Tapi kalau kita longgakkan sangat pula, tapi tidak ada langsung pencegah maksiat macam lagi dengan dunia sekarang ni, saya ingat tak boleh macam tu, kan? Tapi kalau dunia dah aman,
Fitnah tak ada, orang jujur, saya ingat tak payah buat lah itu. Pi mengendap-mengendap orang ni tak payah dah. Ya. Akan ada juga satu dua kes terpencil dan dia ada ruang untuk diminta ampun kepada Allah dan Allah akan ampunkan dia. Ya. Hadis Ma'in dan sebagainya, banyak hadis-hadis seorang wanita yang sampai mengandung dapat anak tu kan, yang Nabi suruh balik menyusu anak dulu. Banyak hadis yang macam tu. Maksudnya dia ada ruang untuk diminta ampun. Bukannya bila dia sekali buat dosa itu penamat kehidupan dia, tidak. Kehidupan dia lebih ruang dan lebih banyak lagi. Ya. Dia ada hak untuk Allah ampunkan dia. Siapa kita yang datang nak tutup tuai dunia dia, buka dengan spotlight, dengan kamera, dengan viral, dengan apa, habis dunia dia tuan-tuan. Maka ketika tu tak tahu apa jadi kat dia. Sebab tu Islam dia datang, dia meraihkan, bukan meraihkan dosa, tetapi meraihkan insan, meraihkan jiwa. Kadang-kadang orang salah faham, dia tahu nak raihkan apa dosa. Bukan dia meraihkan dosa itu, tapi meraihkan jiwa manusia itu yang kadang-kala berbuat silap, kadang-kala dia buat benda betul, kadang-kala dia tergelincir satu dua benda. Manusia tuan-tuan, tidak ada orang sempurna atas dunia ni. Sebab tu Islam datang dengan pakej yang lengkap, pakej yang ada masanya kita dapat lihat Islam begitu keras dalam bab-bab tertentu. Ada masanya Islam begitu linear dan banyaknya memaafkan. Inilah Islam, sebuah agama yang harmoni, sebuah agama yang sempurna. Dan dia benar, dia memang tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila dia memakai Islam yang begini bawa tuan-tuan, sampai agama-agama lain mula merasakan agama mereka itu salah dan perlu diselarikan dengan Islam. Malah ni keras sikit, minta maaf tuan-tuan, tapi tak apalah, alang-alang semangat ni dah 5 lah, takkan nak patah balik kan. Islam yang kita bawa hari ni ialah Islam yang saya tak tahu, Islam yang betul lah. Tapi bukan saya nak kata Islam itu salah, Quran hadis itu betul, tapi cara kita memakai Islam hari ini, cara kita memahami Islam hari ini, kita memakai dengan cara yang salah. Sebab itulah kita senantiasa kita rasa diri kita ini defensif. Tuan, habislah kita ni Kristian dah cetak dah Bible bahasa Melayu, habislah kita ni. Kalau kita confident dengan Islam yang kita bawa ni betul hang cetak bila bahasa apa pun, Quran aku lagi kuat. Minta maaf tu tak keras sikit, tapi surah ni okey. Sampai bila kita nak jadi defensif, habislah kita Kristian masuk, habis dah ni depa baru terjemah. Bukan saya maaf sebut, tuan-tuan faham, saya tahu, tapi saya takut di video. Bukan saya nak katakan orang Kristian cetak bahasa Melayu tu betul dah. Tapi sampai bila kita nak jadi satu umat yang defensif sangat, kita terlalu takut seolah-olah agama yang kita bawa ni tak betul. Kita bawa agama yang betul, nas kita kuat, dalil kita kuat, kita sempurna, dan kita yakin segala kelecehan apa yang ada pada agama lain, dia nak tukar terjemah, nak masuk agama, nak masuk bahasa kita pun kita tak heran kalau nak ikut secara logiknya lah. Kita tak perlu heran, bahkan kita lagi seronok sebab lagi mudah anak-anak kita nak tahu kecacatan agama dia kalau nak ikut lah. Tapi kenapa benda tu tak berlaku? Kenapa benda tu tak berlaku dalam hari ini? Saya tak kata kat tuan-tuan, dan saya pun kata kat saya sendiri, saya pun risau sebagai mak pak, saya akan risau. Tapi kenapa kita risau? Bila saya kata macam tu, bukan saya bermaksud orang lain, saya bermaksud saya sekali jugalah. Maksudnya ada lagi ruang-ruang tertentu dalam cara bawa agama kita ini yang tak menempati KPI itu, yang menyebabkan kita jadi situasi begini. Sedangkan kalau tuan-tuan kuliah tiap-tiap malam di TV, setiap channel ada ceramah agama, Quran terjemah macam-macam bahasa ada, radio ada agama lagi, buka media sosial pun merata agama, takkan tukar bahasa Melayu kita dah goyang dah. Kalau nak ikut bahasa kasar ni lah, saya tahu mana saya orang marah saya ni, tapi kalau ikut bahasa kasar ni lagu tu kan. Kalau orang ambil sekerat video ni tuan-tuan, orang kat maki saya. Tapi kalau kena ambil penuh. Jadi kalau nak ikut lah, tak perlu takut. Kenapa? Kalau kita sendiri tak yakin dengan agama yang kita bawa ni, lagu mana anak-anak kita nak yakin? Lagu mana Islam yang bagaimana kita nak wariskan kepada anak-anak kita masa depan? Tapi saya pun faham, bukan kata kau orang, saya sendiri pun takut juga. Bila saya kata ni, bukan saya kata saya gemah, saya pun sama lah takut. Kenapa kita takut? Tu point saya. Sedangkan kalau kita sempurna, lengkap semua, kita tak heran lah. Kita hari ni kita terlalu takut. Dia pun nak buat apa kat kita dah, habis dah ni Yahudi nak main jajah kita dah, habis dah dia pun ni. Kita terlalu defensif apa pun, kita macam paranoid, takut sangat ni, seolah-olah macam kita punya kelengkapan tak cukup.
nanti Cina, kalau berlaku apa-apa nanti Cina boleh balik Cina, India boleh balik India, kita nak balik mana? Nak balik siapa? Duduklah dengan orang. Nampak? Dia jadi risau sangat ni. Dia, benar ni duk tanah dalam kepala kita ni. Kan? Benda ni duk tanah dalam kepala kita ni. Saya ingat benda ni kena hapus buang lah. No? Allahu Akbar. Baik, sambung. Sonok masa malam ni sepak dah. Lama tak terima semangat ni kita. Main balik. Allahu Akbar. Baik. Okey, bahkan dia kata dalam agama Kristian telah muncul gerakan yang ingin menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala. Kan Kristian dalam satu peringkat depa Konstantin masa tu. Nah, zaman tu depa nak gabungkan pagan dengan Kristian, nak jadikan agama Kristian agama nasional. Dah ada penyembahan patung. Lepas tu di Vatican tu tengok banyak patung. Tuan tengok contoh angel and demon, ya, banyak patung. Pada kurun ke-8 dah ada usaha-usaha untuk menafikan benda tu semua. Patung ni semua tak wujud. Sedangkan sebelumnya beberapa ratus tahun sebelum tu depa memang dah pegang dah. Sejak pada persidangan Nisia kurun ke-4 ni kurun ke-8 beberapa ratus tahun. Depa pegang kata memang dah ada patung. Mula-mula depa tak sembah. Hormat lama-lama dia nak pi ke arah sembah dah. Nah, cuma bila mai Islam yang kata inilah yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Ni, bukan Islam rahmatan lil alamin ni kita kena tunduk saja dengan orang kafir. Bukan. Bukan. Islam rahmatan lil alamin kita jadi rahmat. Orang akan tiru kita. Orang akan ambil contoh kita yang baik. Bukan orang nak pijak kita, nak guna kita, tidak. Nah. Maka tuan-tuan, Kristian gerakan ni dah mula untuk menghancurkan patung-patung dan berhala, ya, iaitu pada kurun ke-8 dan kurun ke-9 ataupun pada abad ke-3 dan ke-4 Hijrah. Zaman ni zaman apa? Salafus soleh. Timbul mazhab dalam Kristian yang menolak untuk mensucikan gambar patung dan berhala, ya. Raja Romawi iaitu Raja Leo ketiga telah mengeluarkan perintah dalam tahun 726 Masih yang mengharamkan mensucikan gambar dan patung. Keluar dekri, keluar arahan di raja, iaitu haram nak sucikan mana-mana gambar dan patung. Kristian buat keluar. Meskipun mereka tak terima Islam lagi, tetapi mereka tahu ancaman. Saya buat macam ni, ancaman dan pengaruh Islam yang makin kuat diterima. 726 Masih ni, era-era yang salafus soleh ni. Nah, zaman-zaman ni bukan Khulafa' Rasyidin, lepas tu sikit peringkat awal Umayyah lah, dah mula maka bimbang pengaruh itu, jadi dia mula menukar. Tuan-tuan tengoklah apa yang saya cerita tadi pasal terjemahan tu. Tuan-tuan nampak tak pengalihan dia macam mana? Dulu siapa yang defensif, siapa yang bimbang lebih? Kristian ataupun bukan Islam. Islam tak heran dia berani pi, dia attacking, dia progresif. Tetapi yang duduk dalam situasi yang defensif, yang denial, yang Kristian ataupun non-Muslim ni, dia pula kena tukar, kena tune balik agar selari dengan yang ni. Hari ni kita yang kena tune agama kita ataupun tune kita ni kena jadi masuk dengan dunia. Nak dakwah secara santai sikit, kena buka kepiah sikit, kena sikat rambut pacak sikit. Jangan sikat tepi, orang senang makan kita, bagi pacak. Kan jet spah kata kan. Kalau kita nak pergi kan, kita nak agama sikit tapi nak pergi dekat dengan orang, kita kena main gitar sikit. Bukan saya kena salah. Tapi nak abang kata kita yang kena tune nak bagi agama ni sampai. Dulu depa yang kena tune nak bagi sama dengan kita. Tuan nampak tak? Peralihan ini berlaku. Peralihan ini berlaku. Muawiyah bin Abu Sufyan, dia sebut tentang politik tadi. Muawiyah bin Abu Sufyan seorang ahli politik yang genius bagi saya. Dia genius. Dia ada satu buku, saya tak ingat nama dia apa, tapi saya pernah baca dia punya depan tu je. Ini apa? Bukan introduction, dia panggil apa tu? Prakata. Alah, depan perenggan panjang tu lah. Saya baca kat jurnal. Cerita tentang Muawiyah ni mujahid yang agung dalam sudut politik. Dia good politician. Dia boleh jadi bukan sahabat yang terbaik, sebab sahabat yang terbaik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tapi di sudut politiknya itu, yang Muawiyah. Sahabat-sahabat yang lebih baik daripada itu, bukan lebih baik, maksudnya lebih akrab. Misalnya macam Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar pernah minta jawatan dekat Nabi. Nabi tak bagi.
Bahkan Nabi kata kepada Abu Zar, kalau boleh Abu Zar, hang ni kalau duduk ada 2 orang pun hang jangan jadi pemimpin lah atas dia. Jangan kata satu kaum. Kalau 2 orang saja bawah hang jangan jadi pemimpin atas dia. Bukan Abu Zar ni jahat, Abu Zar ni wara' zuhud. Tapi Nabi tahu kelayakan Abu Zar bukan dalam bidang itu, bidang lain. Khalid Al-Walid 2-3 kali dia pergi bunuh tawanan yang Nabi tak bagi bunuh, tapi Nabi tak buang dia. Mungkin itu maksud rajulun fajir tadi tu, yang gedeber sikit. Lebih gedeber lah, lebih dekat sikit. Dia bukanlah jahat sangat, dia deber. Muawiyah ada ketika tertentu memang nampak dia cengeng. Dia tak mau bagi bai'ah kat Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Osman kena bunuh, orang lantik Sayyidina Ali, dia dengan geng Umayyah tak mau bagi bai'ah kat Sayyidina Ali. Berlaku perang pula, perang Siffin pula. Oi, dahsyat tuan. Bertempur dengan para sahabat, dalam kalangan sahabat berapa kali. Kalau kita menilai daripada luar, dia salah. Tapi bila dia merintah, dia antara orang yang awal yang mempersiapkan kenderaan cross lautan. Nabi kata, raqibul bahr, inna awala min ummati may yuraqibul bahr wajibat lahul jannah atau kama qala. Sunnah riwayat Muslim. Umat aku ni antara yang awal yang boleh buat kenderaan untuk cross lautan, dia wajib syurga. Muawiyah buat kapal untuk serang Konstantinopel dulu. Pasukan pertama disiapkan untuk tentang Konstantinopel, Muawiyah hantar. Masa tu yang pimpin dia dia 2 orang, satu Abu Ubaidah kan, satu lagi ni Yazid, anak dia sendiri. Baik, dia antara yang siapkan kapal untuk pi. Dan dia yang buat kapal yang cross lautan tu. Jadi di sudut itu kita nak kata apa? Dia ni baik ke? Lagu mana ke? Yalah, secara agamanya kita kena kata baiklah sahabat, kulluhum udul, semua baik. Cuma di sudut umur kita nak kata apa? Lepas tu pula tuan-tuan, bila dia perintah negara Umayyah ni jadi aman damai, walaupun adalah 1-2 pertelingkahan, berlaku juga pembunuhan Sayyidina Husain, Karbala kan berlaku juga Harrah, pembunuhan Abdullah bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf Saqafi tu cengeng jahat tu zaman tu lah. Tapi kita tak nafi yang sebelum Muawiyah meninggal ni 40 Hijrah ke, dia kemaskan struktur Umayyah itu. Kemudian sebelum dia meninggal tu, dia lantik pula anak dia. Ni nepotisme lah. Di sudut politik, benda ni populis tak? Tak. Lihat, first time tak pernah ada orang lantik anak, dia lantik anak. Kalau ikut di sudut populis, dia memang habis dia. Kalau pilihan raya dia kena. Benda yang tak popular yang dia buat. Tapi mungkin pada masa itu keperluan sebagai politician, dia kena perkiraan dia kena buat macam tu. Sebab kalau dia serah pula kepada SPR, bergaduh pula asal lagi. Dengan nampak faham tak? Kenapa kita nampak salah pada satu sudut, mungkin betul pada sudut yang lain. Ustaz macam nak backup Anwar Ibrahim yang ni? Tak. Tak maksud langsung macam tu, tak. Salah, saya tak setuju ada DP letak Datuk Zahid. Saya memang tak setuju lah, saya kecewa lah sebab tu terang. Bagi saya kalau dia nak ambil sekalipun BN, Datuk Zahid ni bagilah Tok Mat ke apa ke. Kalau saya secara peribadi kalau nak ambil juga, kena ambil lah kan. Pasal dah PN tak mau, ambil lah Tok Mat. Tapi DP ambil, tak tahulah. BP kat depa lah, depa orang politik. Bukan saya nak kata saya nak sambung dengan Muawiyah lah, jauh sekali. Cuma saya nak buat pertimbangan politik begitu lah. Kadang-kadang ada benda yang popular tapi tak sesuai. Ada benda yang tak popular tapi sesuai. Banyak benda-benda yang Mahathir buat dulu tak popular, tapi rupanya hari ni kita nampak kesan dia. Macam Putrajaya dan sebagainya. Banyak benda-benda yang dulu kita dapat kata rasa popular, dapat, tapi mungkin dia akan meranakkan negara pada masa depan. Jadi itu pertimbangan politik. Pasal apa saya masuk politik balik, saya tak tahu. Semangat sangat politik malam ni. Sambung balik kan, pasal mensucikan gemar. Ada masa lagi ke? Ada masa sikit gitu. Saya nak masuk sampai bab ni tak ada juga. Sebab selepas ni tuan-tuan, dia cerita pasal detik-detik keruntuhan dalam umat Islam. Yang tu nak kena dengan buku ni. Pasal dalam buku ni saya mulakan bab dengan permulaan kurun ke-18. Tak apa saya masuk terus lah dalam tu, tuan-tuan dah pegang buku kan. Sikit lah tuan-tuan. Lepas tu gereja-gereja Kristian dah lawan, dah tak buat dah patung-patung dan berhala-berhala. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau gereja-gereja baru ni, saya ingat tak ada sangat berhala
yang bersifat berhala. Kalau ada pun satu dua salib, kemudian beberapa gambar ukiran, itu saja. Dia tak ada berhala macam gereja lama. Ya. Baik. Kemudian dia satu hadis tentang Siti Aisyah cerita di rumah depa ada satu kain, seringkahkanlah no. Kain yang dalam kain tu ada gambar binatang hidup. Maka bila Nabi balik, Nabi koyok, Nabi marah. Nabi kata, orang yang paling berat siksa dia di kiamat ialah orang yang membuat bentuk ciptaan seperti mana Allah buat. Itu dalam hadis ni, dia tak sebut daripada mana. Ya. Daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tamasil tu tak boleh. Ya, tak boleh membuat rupa parah dalam sempurna macam manusia. Baik. Bahkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim juga, Nabi kata asyaddun nas yu'adzibun, orang yang manusia yang paling keras yang diazab dari kiamat yaumul qiyamah, antara dan juga lebih kurang. Kat sini dia kata betul tak? Lebih kurang juga kan. Kat sini dia kata asyaddun nas azaban yaumul qiyamah, sama. Cuma hadis yang satu lagi ni Nabi kata orang yang paling keras siksaan pada hari kiamat ialah orang yang membuat ukiran, patung ataupun lukisan yang ada rupa, kemudian dikatakan yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum, hidupkan. Ni kita dengar dulu Tok Guru ajar kan, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah semua yang hangpa buat ni, patung semua ni, bagi nyawa kan. Keras siksa dia. Tapi kita bertanya, dalam hadis ni bukan patung dah, dalam hadis ni lukisan dekat kain yang Siti Aisyah buat langsir, Nabi suruh koyak bang. Habis tu sekarang ni kita bukan kata lukisan, kartun 3D apa semua tu, lebih pada tu. Dan kartun-kartun tu pula bukannya kartun-kartun jahat, kartun-kartun Islamik, ajak orang kunut dia sebahagiannya kan. Jadi adakah salah? Itu yang saya kata tadi tu, kepentingan kita belajar istiqra' maknawi atau istiqra' ni maksudnya pembacaan keseluruhan, pembacaan cari illah, cari makna. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan ambil hukum literal, kembali kepada Kidul Kibri tadi tu, yang suami Dayus dan sebagainya tu kan. Ni literal punya geng kan ni. Ya. Tuan-tuan, ada hadis yang lain. Yang Siti Aisyah cerita dia main mainan. Nabi balik, sahabat-sahabat dia lari. Nabi dah tak apa main, dia sambung main balik, mainan budak-budak. Ya. Dalam Quran, jin buat patung untuk Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ulama bincang, rupanya dalam bab ini dia ada illah dia. Illah dia, kalau benda itu boleh jadi fitnah, boleh jadi sembahan, boleh jadi kekaguman, maka dia hukum dia jadi lain. Ada bab dia jadi makruh. Ya. Kalau kekaguman berlebihan dan sebagainya, kalau jadi syirik, jadi sembahan, dia akan jadi haram. Tapi kalau sebagai alat apa nama ni, kita panggil la'ibah di permainan. Kalau alat permainan boleh. Kalau alat pembelajaran, kembali kepada video-video anak-anak kita tu, tak ada orang tengok Upin Ipin nak sembah Upin Ipin. Ada tak? Tak ada. Hatta Doraemon yang boleh buat hujan, tak ada orang kata Doraemon tu Tuhan. Sekarang depan cerita budak-budak. Di situ ulama simpulkan okey lah. Bukan kita nak kata tak salah, tapi kita tak boleh kata sampai syirik. Faham tak tuan? Benda ni kita kena faham kot tu. Tetapi adakah hukum itu terangkat? Tidak. Kalau nanti lagi 20 tahun agama makin jauh, katakan kita makin tak faham hukum, mula ada anak-anak kecil ni mula kagum dengan Doraemon, dia mula mengatakan mungkin Doraemon ini dewa, ketika itu dia jadi haram lah. Kita kena faham konsep yang macam tu. Sebab tu ulama Malaysia, Majlis Fatwa tak menentang lah Omar dan Hana, UPP semua ni. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak kata dia Tuhan pun. Faham ni alat pengajian, untuk nak gunakan sebagai medium pembelajaran, digunakan juga sebagai medium permainan juga. Isi masa anak-anak tengok, faham, doa kunut, doa naik kenderaan kan. Tapi tak terangkat, dia berubah saja, dia tak terangkat hukum tu. Baik, saya ada masa lagi seminit kan, lepas setengah kan. Tak ada juga orang. Okay. Terdapat satu golongan dalam kalangan orang-orang Kristian yang menghuraikan akidah Trinitas. Trinitas ni Trinity lah, 3 in 1, dengan keterangan yang mendekati pahaman wahdaniyah, iaitu tauhid. Dan ada pula yang menentang ketuhanan Isa Al-Masih.
Jadi tuan-tuan, bila sampai Islam membawa satu ajaran ketuhanan Esa, keesaan Tuhan, Wahid, Ahad bukan Wahid orang kata, Esa bukan satu, satu ada 2, 3, 4, tapi Ahad dia tunggal. Tapi itu bahasalah, falsafah lah. Jadi lebih senang diterima pakai, lebih mendekati logik akal. Kalau tidak, 3 in 1 orang tak faham. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan bapa, Tuhan anak. Kalau sakiti Tuhan ini, Tuhan yang ini macam mana? Orang tak boleh faham. Dan makin tak boleh diterima akal. Bila Islam menawarkan package yang simple, dan saya boleh katakan simple. Sebab tu tauhid dia tak boleh disumbat kepada orang-orang yang baru ni satu struktur pembelajaran yang susah sampai orang tak boleh faham langsung tauhid apa ni. Kita yang dah lama mungkin kena belajar, tapi yang baru ni tak boleh kita sumbat yang macam tu. Akhirnya orang takkan minat lah. Sebab tu sebab saya sanak dengan dalil. Saya tahu orang akan fikir saya sanak dengan dalil. Seorang sahabat datang kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak." Ya Rasulullah, ceritakan aku Ustaz pasal Islam yang mana aku takkan tanya siapa dah lepas ni. Bermaksud clear, short and sweet. Aku nak satu jawapan. What is Islam? Tell me about Islam, which is after you gave me that answer, I will never ask anyone else. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'da. Ceritakan saya pasal Islam ni yang saya tak tanya siapa dah lepas ni. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan hang beriman kepada Allah, kemudian istiqamah lah. Maksudnya prinsip tak boleh merumitkan akidah yang untuk peringkat first pace untuk orang awam ni. Prinsip tu kita kena pakai. Sebab tu Kristian bila dia menyukarkan cara faham akidah dia, Tuhan di syurga, Tuhan di dunia, roh ni mai 3 dalam 1, 1 jadi berapa. Kristian tak boleh nak brain. Bila Islam datang, keesaan Tuhan, wahdaniyah, tauhid, makin popular. Maka Kristian mula tune agama dia. Mula dah ada gerakan mengatakan Isa bukan Tuhan, Isa cuma Rasul, Tuhan semua satu. Mula dah Kristian nak tune, nak bagi. Hari ni kita yang kena tune, kita yang kena ambil hati. Kita yang kena kata Jesus, we love Jesus. Tak salah lah, tapi kita yang kena tune pi, bukan dapat tune mai. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan tajuk 2 minit tak sampai juga nak pergi buka surat baru. Allah SWT Muhammad. Maka saya fikir malam ni kita dapat sikit sebanyak lah no. Kau dapat letian dapat aku no. Dapat juga aku no. Bagaimana bila mana Islam itu kita bawa dengan cara yang betul, keyakinan yang betul. Ini yang itu yang berlaku dalam zaman salafus soleh. Nantilah insya-Allah panjang umur bulan depan kita akan masuk bab baru, pasal yang kedua, bab keruntuhan dalam umat Islam. Dan main bab tu surah 159 dia akan pergi kepada bab awal garis pemisah antara dua masa. Yang tu kita akan masuk dalam buku ni. Saya buat main bab kurun ke-18 itu bagi saya ialah turning point kepada perubahan Islam dan Kristian dan agama lain lah. Bagaimana dia berselisih seperti mana yang berlaku sekarang. Seorang pujangga pernah menyebutkan ada 2 masa yang kita tak sedar bila benda tu berlaku. Satu, masa kita lena. Bila kita lena, kita tak sedar, kita tidur. Bila yang lena? Yang orang tak tahu. Tahu-tahu lena. Bila? Tahu. Orang boleh buat jam, suka deep sleep lah, REM sleep lah. Tu pun kadang-kadang tak benar betul. Tak sedar. Satu lagi, masa kejatuhan sesebuah umat. Kata pujangga, orang tak sedar. Sedar-sedar jatuh dah umat tu. Betul tuan-tuan. Meskipun kita rasa macam betul ke tak sedar masa yang panjang. Tak, dia tak sedar. Dia tak sedar. Tahu-tahu umat dia dah jatuh dah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Bulan depan insya-Allah panjang umur kita sambung lagi madza khasirul alam min hintatil muslimin. Bab yang seterusnya kita akan masuk fasal yang kedua, keruntuhan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tu tuan-tuan simpan kat surah tuan-tuan.